Okey, kali ni saya buat video nak tunjuk macam mana nak masukkan indikator Bollinger Band ataupun orang panggil BB Okey, kali ni macam biasa kita buka chart trading view and then kita pilih mana-mana counter. Okey, and then first step kita adalah macam biasa kita pergi dekat indicators kat atas ni. And then dekat search ni kita type Bollinger. Okey, Bollinger Band. So kita pilih Bollinger Band sekali je. Okey, sekarang kita nampak ada Bollinger Band ya. Dia ada 3 elemen, iaitu dia ada low line, middle line dengan upper line. Okey, Bollinger Band ni kita gunakan untuk trade. Dia ada signal-signal dia yang tersendiri juga. Dia on its own. So kita tak perlu ubah apa-apa pun setting dia. Kalau kita tengok setting dia ni, just default je. Pastikan ni 20, ni 2. Cumanya dekat sini line dia ni kita boleh custom lah. Kita boleh tukar lah, maksudnya nak buat color, tukar color lain ke apa kan. So biarkan default je, senang. So macam mana kita nak baca Bollinger Band ni? So sekilas pandang kalau kita tengok Bollinger Band ni, kita boleh nampak trend tau. Okay, bila kita tengok contoh daripada sini, dia bergerak dalam dia punya band ni, dalam cloud dia sendiri, ataupun dia panggil band lah. So bila dia terkeluar daripada band ni, dia akan masuk dalam balik. So daripada band ni, dia boleh ukur lah band ni nipis dengan tebal ni, pergerakan volatility dia tinggi ke rendah. So bila band dia ni kecil, makin shrinking, maksudnya pergerakan dia makin lama makin kecil lah, volatile. Maksudnya anytime dia nak break up lah, petanda awal. So bila dia kembang macam ni, besar ni, maksudnya volatile dia tinggi. So pergerakan candle dia pun tinggi. So macam saya cakap tadi, macam ni kita nak tahu trend dia uptrend ke downtrend, kita boleh tengok dia punya band dia ni menurun. Kalau band dia menurun ni, maksudnya dia downtrend lah. So kalau band dia macam straight ni, sideways. So bila band dia ke atas ni, dia uptrend. Salah satu contoh ataupun cara nak tengok, kita refer middle line ni pun kita boleh tahu dia uptrend ataupun downtrend ataupun sideways. Ini kita tengok contoh yang belakang-belakang. So daripada sini kita tengok dia downtrend, turun, lepas tu dia sideways, lepas tu dia breakout daripada sideways dia ni. Bila dia shrinking je band ni, dia naik, dia terus uptrend. So dia turun balik. So Bollinger Band ni dia ukur based on candle lah, candle punya movement, volatility. So macam mana kita nak tahu? Kalau kita perasan kat sini, bila candle ni dia terkeluar daripada BB ni, dia akan masuk balik dekat dalam. So salah satu contoh macam mana kita nak trade Bollinger Band ni adalah dekat bawah ni kita beli masa dia dekat support ni. Kita tengok kat sini. Okay, contoh kat sini, dia dah terkeluar, lepas tu dia masuk balik. Kita boleh buy kat sini, candle kedua ni, ataupun kita tunggu di breakout mid BB ni. Kalau macam ni, dia try nak breakout tak jadi, so dia turun balik. So dia turun balik. Okay, kalau tengok dekat sini, dia break mid BB ni, kita dah boleh buy dah. So kita boleh TP kat mana? Kita boleh TP kat sini. So selagi, kalau kita nak hold, selagi dia tak turun melepasi mid BB ni, kita boleh hold. Kalau nampak macam ni, dia turun, lepas tu dia naik balik. Dia turun, tapi bila dia break mid BB ni, kita boleh TP ataupun kita cut loss lah. Kalau dalam keadaan trend, kita ambil lah profit dekat sini. So kita tunggu lagi sekali round, second round pula dekat sini. Okay, contoh kat sini, second round. Bila sampai sini, candle kedua ni, kita dah boleh buy dah. So destination dia adalah ke mana? Dia akan test mid BB ni, mid BB ni. So kalau kita nak play safe, lebih selamat lagi, kita tunggu dekat sini.
kita tunggu dekat area sini. Bila dia break je, kita dah boleh buy dah. So ini adalah strategi ataupun setup untuk trade gunakan Bollinger Band sahaja, tak perlu pun pair dengan benda lain. So bila dia break je, kita buy, dia akan retrace. Ini sebab ni adalah memang sifat chart lah. Stock ni memang macam ni, dia akan retrace and then dia naik balik. Bila dia retrace tapi dia dah break mid BB ni, kita boleh TP je dulu. Still kita ada profit dekat sini, ataupun kalau kita nak hold, kita jadikan candle ni sebagai support kita lah, yang 43 sen ni. So selagi dia tak break, kita masih boleh hold. Tapi yang sebaiknya adalah kita take je profit kat sini and then kita tunggu next round. Bila dia break lagi sekali kat sini, contoh bila dia break kat sini, kita hold je lah. Nampak, kalau dia terkeluar je daripada upper BB ni, biasanya dia akan masuk balik, dia akan retrace balik sampai mid BB ni, dia bounce balik. Kalau dia bergerak ikut upper BB ni, maksudnya momentum dia kuat uptrend, dia terus naik. Tapi bila dia dah terkeluar ni, kita standby je lah untuk take profit the next day tu. Dekat sini dah boleh take profit dah sebenarnya, tak perlu pun tunggu dekat mid BB ni. Untuk lebih selamat lah, kalau kita jenis suka memang hold lama, maksudnya kita boleh hold kat sini, dia try naik balik, tapi kat sini pun kita boleh TP juga. Bila kat sini sebenarnya dah ada confirmation untuk dia sell pressure kat sini. Kita tak perlu pun tengok volume ke apa, kita just tengok je pergerakan BB ni. Biasa orang panggil Bollinger Band ni BB lah. So macam tu je cara trade dia. So kalau dia start sideways macam ni, pun kita boleh TP juga, ataupun kita tunggu je untuk sama ada dia breakout atau dia breakdown. So macam mana kita nak tahu? Biasanya kat sini kalau dia ada candle hijau, dia akan breakout lah. Tapi kalau dia dah kat sini macam ni, dia dah bagi tanda dah, ini adalah untuk sell. So kita bagi dia turun. Biasanya momentum ni dia sampai mid BB dia akan reject, sampai mid BB dia reject. Selagi dia tak breakout, bila macam ni dia breakout sekejap je, lepas tu dia pergi balik. Benda ni dia ulang-ulang je. So ini kalau kita tengok contoh, ada lagi ni dia breakout, lepas tu pergi sekejap, tu dia test balik mid BB, tak berjaya, dia turun. Nampak? Ini adalah cara untuk trade guna Bollinger Band, mudah saja. So kalau kita pakai teknik Bollinger Band ni sahaja pun okey, boleh, tak ada masalah. Tak perlu kita combine dengan indikator lain. Paling penting kita kena cubalah, kita kena test ataupun paper trade lah. Kalau kita confident, kalau macam kita tengok mid BB ni dia start menaik, kalau kita letak mouse kita kat sini, so kita nampak daripada straight line ni dia dah macam start menaik, dan dia ada satu candle breakout kat sini. Contoh ni dia gap up, dia gap up, dah boleh buy dah kat sini. Cumanya kita kena standby lah. Kalau dia turun, kita punya cut loss kat mana, itu kita kena draw sendirilah, kita punya trading plan. So macam current situation sekarang ni, dia dah terkeluar, maksudnya kita dah terlepas. Mari dia breakout dekat sini, yang breakout kat sini kita dah terlepas. So dia dah pergi, then dia akan masuk balik, pen ni, dia akan masuk balik. So dia try test balik kat sini. So kat sini jangkaan saya dia akan pergi balik dekat mid BB ni. Katalah mid BB ni akan macam ni. So dia akan test ke sini, sama ada dia akan pergi ke atas ataupun dia pergi ke bawah. So ini adalah kita punya trading plan lah. Trading planning kita ni, kita jangan just fokus pada benda nak naik je. First thing seeloknya adalah kita fokus yang nak turun lah. So kalau dia turun, maksudnya kita punya mindset kita dah ready ataupun standby untuk dia turun. Kalau dia naik, for sure kita akan profit lah. Itu paling senang, kita fokus pada yang turun sahaja. Kita terus tanda dekat mana kita nak cut loss, stop kan kita punya loss tu lebih besar kan. So bukannya kita tak boleh masuk balik, kita boleh trade balik. Bila dia turun kan, turun, akan ada masa bila dia test dekat mid BB ni, dia breakout, dekat situlah kita trade lah. So sekian saja. Saya rasa
Semoga dapat manfaat. Sampai sini sahaja setakat ni. Terima kasih.